belum lagi kita buat secara rasmi. Sebab kita belum lagi kata apa apa ni, minta mereka untuk isi borang rasmi Kopena. Okey, sebelum saya mulakan sesi kita pada malam ni, saya kenalkan diri saya, itu saya Khairul Naim. Dalam Koperasi Penulis Nasional Berhad atau Kopena ni, saya diberi amanah untuk memegang kata apa jawatan Ketua Eksekutif Kopena. So apa yang kata apa mungkin ramai yang nak tahu Koperasi Penulis Nasional ni apa yang mereka buat, apa yang dilakukan oleh Koperasi Penulis Nasional Berhad ni. So peranan mereka, tanggungjawab mereka. So kenapa tiba-tiba ada saja koperasi penulis? So mungkin ramai yang nak tahu kewujudan koperasi ni tiba-tiba saja ada. Sebab biasanya kita dengar yang selalu kita orang kata apa, dah biasa dengar adalah nama-nama persatuan. So nama-nama koperasi ni jarang di kalangan penulis. Kebanyakannya adalah persatuan. Terlalu banyak persatuan penulis, tapi koperasi ni jarang. So untuk makluman, koperasi ni pun kita dah tahu yang orang kata apa nya, fungsi koperasi ni ialah untuk menjana pendapatan ahli selain daripada menjaga kebajikan ahli. So kalaulah persatuan, dia lebih kepada untuk menjaga kebajikan ahli. Dia tak ada aktiviti yang melibatkan orang kata apa, aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan apa semua tu dia tak ada. Sebab tu di dalam persatuan, nama persatuan tu dia tak ada berhad. Dia berbeza dengan koperasi. Koperasi di belakang dia tu ada berhad. So kat sini ni kita ada aktiviti perniagaan lah. Tu antara benda-benda yang kita tengok untuk membezakan antara koperasi dan juga persatuan. Tapi dari segi orang kata struktur organisasi, perjalanan apa semua tu, fungsi dia tu lebih kurang sama saja. So apa ni, ada pengurusi, ada ahli lembaga pengarah, ada bendahari, ada setiausaha, jawatan kuasa, perkara tu sama saja. Tapi kami ni lebih kepada, koperasi ni lebih kepada aktiviti meningkatkan pendapatan ahli dan juga kebajikan ahli. Itu yang akan kami lakukan. So bila kami ni adalah koperasi penulis, so sudah tentulah kata apa, keahlian kami adalah terdiri daripada penulis. Tetapi tak semestinya penulis itu adalah mereka yang menulis sahaja. Kami besarkan lagi maksud ataupun tafsiran penulis itu sendiri. Maksudnya kat sini, kalaulah anda tu nak jadi penulis, maknanya dah cita-cita nak jadi penulis, walaupun tak ada buku, walaupun tak ada artikel pun, walaupun tak ada cerpen ke, puisi ke, syair ke, ataupun karya-karya anda tu tak diterbitkan lagi, tapi apa yang anda buat adalah anda menulis saja dekat buku-buku, dekat blog ke apa ke semua, anda dah dikira sebagai penulis. So maksudnya kat sini asalkan ada hobi je, ada hobi penulis, dah jadi, maksudnya itu adalah penulis. Itu tafsiran kami. Koperasi memberi tafsir yang penulis ini adalah besar. Bukan bermaksudnya orang yang ada buku saja dianggap sebagai penulis. Tidak. Kami anggap anda nak aja jadi penulis, maksudnya anda adalah penulis. So ini tafsiran yang kami bawa dalam koperasi. Dan satu lagi, penulis ni kami besarkan lagi maksud dia, tafsiran dia tu adalah mereka-mereka yang terlibat dalam penerbitan ataupun dalam penulisan. Contoh sekali, orang kata apa, graphic design, orang yang mereka bentuk buku, mereka bentuk muka buku, orang yang mereka bentuk isi dalam buku. So golongan graphic design ni pun kami anggap mereka ni penulis juga, komuniti penulis juga, ataupun kami panggil mereka ni adalah pemain-pemain industri buku. So mereka ni pun juga ada hak dan layak juga untuk menyertai koperasi. So kat sini, bila anda kategori-kategori macam ni,
jangan fikir penulis tu hanyalah untuk orang yang ada buku dan mereka adalah penulis. So maksudnya kat sini, jika anda terlibat secara langsung dalam industri buku atau dalam dunia penulisan, maka anda boleh dan layak untuk menjadi ahli koperasi. Dan kata apa, taksiran kami penulis ni adalah sangat-sangat luas. Walaupun anda orang kata apa, latar belakang anda ni orang kata profesional anda sebagai doktor ke, lawyer ke, cikgu ke apa semua, tapi anda ada menulis, anda ada buat karya, anda ada blog, maksudnya anda adalah penulis. Tak semestinya ada buku, tak semestinya ada karya, tak semestinya ada novel, itu dinamakan penulis. Tidak, bagi kami koperasi, orang kata walaupun terlibat sedikit saja dalam industri penulisan, anda adalah penulis. So tafsiran kami penulis ni adalah luas, sebab kami nak orang kata apa, dalam koperasi ni ahli-ahli kami ni adalah berbilang-bilang, apa ni, ada pelbagai latar belakang, ada pelbagai bakat, ada pelbagai orang kata apa, profesional. So masing-masing ada profesional masing-masing, masing-masing ada bakat masing-masing, dan boleh join koperasi. Ataupun istilah mudah kami gunakan tafsiran koperasi, mentafsir penulis ini adalah semua orang boleh menulis, sesiapa saja boleh menulis. So bila semua orang boleh menulis, sesiapa saja boleh menulis, sesiapa saja boleh jadi penulis, maksudnya anda layak menjadi ahli koperasi. Maksud itulah yang kami sekarang ni, koperasi kami daftarkan, operasi kami adalah seluruh Malaysia. Jadi seluruh Malaysia, rakyat Malaysia, tak kira lah apa ni, latar belakang anda tu macam mana, anda boleh sertai koperasi. So jangan risau sebab sebenarnya ada yang WhatsApp saya, tanya saya yang dia tak ada buku, dia tak ada karya, dan dia tak tulis apa-apa. Dia cuma dia kata dia pernah terfikir nak menulis. So dia kata layak atau tak dia menyertai koperasi. Sangat-sangat layak. Walaupun tak pernah terfikir pun nak jadi penulis, tapi nak join koperasi pun boleh. Kami buka juga, walaupun dia tak nak jadi penulis, tapi dia nak jadi ahli koperasi, atau ada masalah, kami buka juga. So begitulah koperasi. Begitulah koperasi kami. Kami memang terbuka untuk seluruh rakyat Malaysia, semua warga negara rakyat Malaysia terbuka. Okey. Itu sedikit pasal ketafsiran kami, sebab kami tak nak apa ni, tersalah faham penulis tu hanya orang kata apa, keahlian dia kepada mereka penulis yang ada buku saja. Tidak. Okey, saya harap yang boleh jelas, boleh faham maksudnya kat sini. Sesiapa saja boleh jadi ahli koperasi penulis, macam tu. Kemudian saya suka nak kongsi juga kat sini orang kata apa, kelebihan apa beza koperasi dan juga dengan syarikat. Syarikat sedia berhad, kami koperasi berhak. So kami macam koperasi, saya cerita dulu. Kalau syarikat sedia berhad dimiliki sama ada oleh seorang individu ataupun secara berkumpulan atau perkongsian. So apa yang dilakukan oleh individu pemilik ini adalah mengumpulkan pekerja-pekerja mereka lah untuk bekerja untuk syarikat. So pekerja-pekerja ni akan bertukar rumus lah, bekerja untuk mendapatkan keuntungan, supaya bila syarikat untung, so pekerja-pekerja ni akan dapatlah dia punya gaji ataupun pendapatan dah daripada syarikat tu. Tapi keuntungannya dapat kepada pemilik syarikat. Keuntungan tak dapat kepada pekerja. Pekerja hanya dapat gaji saja. Berbeza dengan koperasi. Koperasi ini kita sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja. Ahli koperasi ini memiliki koperasi. Ahli koperasi adalah bos kepada koperasi. Dan kami ahli lembaga koperasi ini adalah pekerja. Maksudnya dia jadi terbalik kat situ. Kami bekerja untuk pemilik koperasi. Pemilik koperasi adalah ahli, sebab ahli yang keluarkan modal share, ahli yang keluarkan yuran. So apa yang dilakukan ialah ahli lembaga ni orang kata apa, hanya dapat allowance saja, bukan dapat gaji. Allowance
dia akan diberilah mengikut bajet apa semua tu. Kemudian bila dia dapat keuntungan pula tu dibahagi sama rata. Keuntungan tu bukan hanya seorang saja memiliki dia, tapi sama rata. Semua ahli akan dapat, ahli lembaga pengarah pun dapat, dan dapat pula dah sama rata, sama banyak. So itu adalah perbezaan antara koperasi dengan syarikat sedia berhad. So syarikat sedia berhad, kata ahli mereka atau pekerja mereka ni bekerja untuk menguntungkan pemilik, tetapi kami koperasi, kami ahli lembaga koperasi bekerja untuk dapat keuntungan bersama. So keuntungan dibahagikan bersama. Okey, tu kelebihan kelebihan kita menyertai koperasi. Itu apa yang saya boleh kasilah kat situ. Okey, kat sini saya ada satu soalan Tanusha Syamuganathan. Kalau Tanusha ni kalau kan ahli lembaga koperasi Kopena, apakah faedah yang akan diperolehi jika menyertai koperasi penulis nasional? Itulah macam saya sebut tadi. Kalau secara dasarnya bila kita menyertai koperasi, sesiapa sahaja bila dia nak menyertai koperasi, pertama sekali yang mereka tengok adalah dividen. Dividen mesti mereka nak. Koperasi dia memang mesti mempunyai satu keupayaan untuk bagi dividen yang banyak kepada ahli dia. So orang tu akan menyertai koperasi kerana nakkan kepada dividen. Dividen tu menjadi orang kata apa, sebab utama kenapa mereka masuk koperasi. Kebanyakannya macam itulah. So begitu juga dalam koperasi Kopena ni, kami juga ada bagi dividen. Dan di dalam mesyuarat agung permulaan itu, dividen kami ni dia antara 6 hingga ke 10%. Dan masa mesyuarat agung tahunan pertama, insyaAllah tahun depan kami akan berbincang dan tentukanlah dividen. So dividen mungkin boleh bagi lebih lagi daripada tu. Makna lebih mungkin lebih daripada 10% pun kami boleh bagi lebih. So dividen ni kata apa, motif utama kenapa kebanyakan orang menyertai koperasi. Okey. So selain daripada dapat dividen, di dalam Kopena ni kami ada juga buat orang kata apa, aktiviti berbentuk kebajikan. So kami ada juga tabung. Kami ada tabung pendidikan. Tabung pendidikan ni contohnya kalau ada ahli, anak-anak dia yang hebat, anak-anak dia yang dapat cemerlang dalam peperiksaan, so Kopena akan bagi sumbangan pendidikan. Dan juga kepada ahli-ahli yang orang kata apa, cemerlang dalam bidang dia. Contohnya ada ahli kita dapat anugerah penulis terbaik, dapat anugerah buku negara, orang kata apa, dapat best seller buku dia, kata apa, meletup-letup viral. Orang kata apa, ahli kita ni dapat anugerah cemerlang ke apa ke, dan kami Kopena akan bagi sumbangan kepada ahli-ahli yang beginilah. Kemudian kita ada juga tabung dalam bentuk apa ni, kebajikan. Kebajikan ni kami bagi kepada ahli-ahli yang ada masalah. Contoh dia masuk hospital, and then orang kata apa, kita bagilah sumbangan kepada mereka. Kemudian ada bencana alam seperti banjir, kita bagi juga sumbangan. So kalau ada kematian pun kita akan bagi juga sumbangan. Ni kita akan bagi. Dan satu lagi, kita ada satu lagi tabung kecemasan. Tabung kecemasan ni sebenarnya dia tidak digunakan untuk perniagaan ataupun untuk bagi sumbang semua, tetapi tabung kecemasan ni dia macam deposit, saving deposit macam itulah. Tapi dalam tabung kecemasan juga kami akan gunakan untuk kes-kes tertentu. Contohnya ahli-ahli orang kata apa, nakkan pinjaman untuk perniagaan mereka. Contohnya dalam ahli kita ni ada seorang ni, dia ada kilang percetakan baju. So dia dapatlah job supaya cetak 100 helai baju, tapi dia tak ada modal untuk pergi beli material semua tu. So dia boleh mohon kepada Kopena untuk orang kata apa, modal. So modal ni lah, beli material apa semua tu. So kami Kopena boleh bantu ahli untuk menggunakan ni lah,
wang daripada tabung kecemasan. Ini maksud dia pinjaman dah. Tapi kami bagi kepada ahli-ahli yang memang orang kata apa, background perniagaan dia tu bagus. Itu yang akan kami buat. Okey, selain daripada tabung, kami juga ada banyak lagi aktiviti yang boleh bagi faedah terutama sekali kepada penulis lah, dan juga mereka yang nak jadi penulis, dan juga mereka yang dah kata apa, dah lama dalam dunia penulisan. Kita panggil golongan veteran penulisan, yang orang kata apa, masih lagi ada keinginan nak menulis, tapi dia macam dah dalam industri buku ni macam suka nak masuk, memandangkan orang kata apa, industri buku ni dia dah berubah. So kita akan bagi peluang kepada mereka-mereka yang macam ni, supaya boleh terus menulis lagi, untuk terus berkarya lagi. So akan ada aktiviti-aktiviti macam tu lah. Sebab banyak dalam orang kata apa, dunia penulisan ni, orang kata apa, yang kita tengok sekarang ni adalah tentang orang kata apa, industri dia boleh dikatakan dah berubah. Zaman dia tu dah berubah. Seolah-olah sekarang ni bila kita nak menjadi seorang penulis, kita mesti kena jadi macam artis. Kita kena popular macam artis. Kita kena ada follower yang beratus-ratus ribu. Kita kena ada berjuta-juta. So perkara ni yang menyebabkan kebanyakannya penulis kita macam boleh menulis tapi tak boleh nak orang kata apa, marketkan diri, nak pasarkan diri untuk menjenamakan nama penulis itu sendiri. Yang ni yang nampak menjadi kelemahan kepada penulis. Kebanyakan penulis dia hanya bergantung kepada penerbit. Penerbit yang aturkan semuanya. Penulis tak buat apa pun. Itu jadi isu yang menyebabkan kadang-kadang dia boleh menulis, tapi bila masuk dalam industri dia tak mampu nak pasarkan diri dia. So ini antara orang kata apa, dilema yang dialami oleh penulis. Tak mampu tu mungkin kerana mereka tak ada ilmu untuk memasarkan diri mereka lah. So apa yang Kopena akan buat lah, kami akan bantu dalam hal-hal macam ni. Kami akan bantu penulis macam mana nak menjenamakan diri mereka dalam industri buku, macam mana nak tingkatkan follower mereka, macam mana nak tarik follower, macam mana orang kata apa, nak berkomunikasi dengan follower, orang kata apa, bersosial dengan follower apa semua tu lah. Sebab kita sekarang penulis dah tak boleh lagi dah nak takut-takut, tak boleh lagi orang kata apa, tak tunjuk muka. Kalau macam dulu kita mungkin boleh kata penulis penulis tu lelaki, nama perempuan. So sekarang dah tak boleh dah. Sekarang kita kena tunjuk muka kita kena bagi tahu kepada pembaca, inilah saya lah. So kita kena berani untuk tampil. So benda-benda kita akan buat. Kita akan sediakan orang kata apa, bimbingan, latihan, bengkel khusus, seminar. Kami akan sediakan semua tu untuk bantu penulis supaya dia berani, berkeyakinan, tahu buat pasal pemasaran, tahu pasal orang kata apa, speaking apa ni, speech punya orang kata apa, presentation apa semua ni, dia orang tahu semua tu. So kata bila kita tahu benda ni, sampai kita nak penulis tu kata apa, berani untuk buat FB live, berani untuk buat konten-konten dekat YouTube, dekat apa, IG, dekat TikTok apa semua. Sebab sekarang ni cara paling mudah untuk berkomunikasi ialah melalui live lah, video-video apa semua. Ini antara perkara-perkara yang kita akan titik beratkan dalam koperasi, aktiviti kami yang akan buat dalam koperasi lah. Sebab kebanyakan penerbit-penerbit sana dia hanya fokus kepada aktiviti untuk melariskan jualan saja, tapi aktiviti untuk pembangunan penulis tu mereka tak fokus sangat. So selagi buku tu boleh jual, dia sayang penulis tu.
Tapi bila dah buku tu tak terjual, dah tak laku, ke mana penulis tu nak pergi? Itu yang menjadi masalah. So, tapi kami koperasi yang kami tak buat macam tu. Kami akan bimbing penulis daripada awal, semua aspek kami ambil berat. Kata apa, pembangunan tu kami akan fokus daripada awal. Daripada anda tak pandai menulis manuskrip, pandai menulis skrip, kemudian pandai menjenamakan diri, pandai memasarkan diri, sampai anda boleh kata apa, berdaya maju lah dalam industri buku, jadi seorang yang progresif, yang inovatif, macam tu. Okey, kalau ikutkan ada banyak lagi kata faedah-faedah yang kami akan cuba buat lah. Tapi kalau dari segi penulisan ni, ini adalah perkara yang kami akan fokus lah, pembangunan penulisan. Kemudian apa ni, kalau ikutkan faedah-faedah ataupun keistimewaan, kita panggil kata apa ni keistimewaan bila kita menyertai koperasi ni lah. Pertama tadi kita dah bagi tahu tentang dividen, kemudian kita ada lagi itulah tentang pembangunan, program-program pembangunan penulis, pembangunan manuskrip, apa semua tu kami akan buat. Kemudian kita ada perkhidmatan. Perkhidmatan ni itulah macam tadi saya sebutkan tadi, kita ada program-program berkaitan dengan pembangunan manuskrip. So dalam program tu kita adalah aktiviti semua tu untuk penulis, untuk ahli. InsyaAllah kita akan bagi perkhidmatan yang terbaik, yang mana kita akan ada kumpulan mentor ataupun kumpulan trainer yang akan mendidik anda, membimbing anda semualah. So orang kata apa, bimbing ni bukan hanya kepada penulis baru saja. Bimbingan ni terbuka kepada penulis yang sedia ada dan juga penulis yang lama ataupun penulis veteran. Sebab bimbingan ni orang kata apa, modul yang kami akan sediakan ni kepada ahli kami ni adalah besar, banyak. Orang kata apa, dia tak terbatas kepada kumpulan yang orang kata apa, kumpulan tertentu saja. Modul ni adalah semua ada. Orang kata apa, untuk budak-budak sekolah pun kami akan fokus juga. Akan ada penulisan untuk budak sekolah, kami akan ada juga. So meluaslah, modul-modul ni akan jadi meluas. Okey, ada soalan kedua tu, sebelum hilang, ada yang bertanya berapa jumlah bayaran untuk join Kopena, ada bayaran tahunan tak? Aja. Okey, untuk menyertai Koperasi Penulisan Nasional Berhad, kita memang ada kenakan yuran lah. Sebab benda ni dia memang dah termaktub dalam undang-undang kecil koperasi. Di dalam akta memang kita dibenarkan untuk minta fee masuk dan juga modal share lah. So untuk Kopena ni kita ada pertama, apabila anda nak mendaftar, apabila anda telah isi borang pendaftaran nanti, dalam kad isi dah hantar, kami akan proses. So bila dah proses, maksudnya anda ni dah kategori okey, dah boleh menjadi ahli Kopena, dah lulus. So yuran yang pertama yang anda perlu bayar adalah yuran masuk. Yuran masuk ni harga dia RM150. Yuran ni hanya bayar sekali sahaja dan bayar apabila permohonan anda lulus. Yuran masuk ni kalau nak bayar lamsam 150 terus pun boleh, kalau nak bayar ansur pun boleh. Kami bagi selama 3 bulan. So dalam masa 3 bulan tu kena settle habis lah bayar 150. Dan 150 ni kita akan gunakan untuk operasi inilah Kopena, untuk hal ehwal yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran dan juga kebajikan ahli. Maksudnya yuran yang anda bayar ni nanti kata sebahagiannya akan dimasukkan untuk operasi Kopena, sebahagian lagi akan dimasukkan untuk tabung pendidikan dan juga tabung kebajikan, dan sebahagian lagi akan dimasukkan untuk tabung kehimasan. So yuran yang anda bayar ini tidak hangus sepenuhnya. Maksudnya kita akan lipat, ada masuk dalam tabung. So
kata apa, dia bukan hangus begitu saja untuk kata apa, untuk kos operasi. So kita ada tabung masuk dalam tabung. So pelaburan anda ni terjaminlah. Orang kata sebab bila dah masuk di dalam tabung, so kat sini secara automatik yuran anda yang 150 tu dia dah dianggap sebagai macam anda bersedekah pada sesama ahli. Sebab kita memang 150 ni memang akan dimasukkan untuk, sebahagiannya akan dimasukkan untuk tabung kebajikan dan juga tabung kecemasan dan juga tabung inilah pendidikan. So jangan risau, yuran 150 yuran yang anda bayar tu, yuran masuk tu, so sebahagiannya lagi akan digunakan seolah-olah macam anda bersedekah lah kepada ahli. Okey. Selesai yang yuran masuk, bila dah selesai, kami dah terima bukti pembayaran, anda akan diberi nombor keahlian. So bersama dengan ikat Kopena. Buat masa sekarang ni kita tak buat lagi ikat secara fizikal. Kita buat secara soft copy dulu. So kami akan bagi kad dia itulah. InsyaAllah esok saya akan cuba, saya akan share dekat WhatsApp, dekat FB bentuk ikat tu macam mana. Dah macam debit card lah, lebih kurang macam itulah yang kita buat. Alhamdulillah setakat ni ikat tu cantik. So bila anda dah dah bayar, dah dapat nombor ahli, dah dapat nombor kad ahli, maksudnya kat sini anda telah pun menjadi ahli Kopena dengan bayaran yuran masuk 150. Kemudian kita ada lagi yuran tahunan. Yuran tahunan ni yuran masuk tu 150 hanya bayar sekali saja. Kemudian kita ada yuran tahunan. Yuran tahunan ini dibayar setiap tahun. Harga dia adalah 100. Boleh dibayar bila-bila masa sahaja 100 ni, sebelum atau pada 31 Disember pada tahun tersebut. So sebelum hujung tahun 31 Disember tu kena jelaskan bayaran. So kenapa kita buat bayaran RM100 ni? RM100 ni pula kita akan gunakan untuk menampung kos perkhidmatan ataupun kos untuk buat aktiviti ataupun program. Contohnya kita nak buat aktiviti macam saya baru je berbincang tadi dengan pengurusi, jadi kami akan buat satu program forum Kopena bertajuk Swaterbeat lah. Sebab fokus kami lagi ialah kami sekarang ni tengah nak memperjuangkan hak-hak penulis Swaterbeat. Sebab hak-hak penulis Swaterbeat ni seolah-olah macam dia anak tirikan. Sebab mereka macam tak dianggap sebagai penulis lah, macam-macam lah, macam-macam gosip yang kita dengar tentang penulis Swaterbeat ni. So kami nak apa yang korporasi nak buat sekarang ni ialah kami nak cuba pertahankan dan cuba nak naikkan imej dan juga maruah penulis Swaterbeat, supaya mereka ni penulis juga, walaupun mereka penulis Swaterbeat, mereka ada buku juga, mereka ada karya, mereka ada idea sama juga dengan penulis lain. Cuma bezanya mereka ada penulis Swaterbeat. So sekarang ni kami nak buat satu forum, bermula dengan forum, dan kami akan berdiskus di dalam forum tu untuk mencari penyelesaian-penyelesaiannya, macam mana kita nak menaikkan maruah dan imej penulis Swaterbeat ini sendiri. So untuk melaksanakan program-program itu, untuk mengumpulkan penulis ni, mestilah kita ada kos untuk bayar apa semua tu. So untuk kos ni, inilah kita guna duit yang RM100 yang anda laburkan ni, kami akan gunakan untuk buat program-program macam ni. So dan kalau anda buat bayaran yuran tahunan ni, so anda boleh sertai program itu secara percuma. Dan benda ni akan sentiasa ada tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu, secara fizikal, secara online, secara FB live, kami akan sentiasa buat. So anda ahli korporasi yang buat bayaran tahunan ni akan menikmati perkhidmatan Kopena ni secara percuma, selagi anda bayarlah. Kalau anda tak bayar, kena bayar dululah baru dapat menikmati program-program itu. Dan kami ada banyak lagi program yang akan kami buat lah, supaya anda ilmu anda ni, ilmu anda dapat ilmu ni yang berterusan. Sentiasa ada saja ilmu-ilmu baru yang anda akan dapat secara berterusan lah. Kalau dulu nak datang bengkel,
bayar yuran satu hari dalam 250, 150 ataupun 100. Tapi sekarang ni bayangkan anda cuma bayar yuran 100 saja dan anda dapat ilmu untuk setahun. Itulah itu yang dikatakan yuran tahunan Komeda. Kerana kami akan buat semua untuk anda lah. Situ. Kemudian kita ada selepas bayar yuran masuk 150, kemudian yuran tahunan 100. Kemudian satu lagi perkara yang wajib sebagai ahli koperasi kena bayar, kena miliki adalah modal share. Modal share ni dah termaktub di dalam undang-undang kecil koperasi. So modal share ni ahli mesti memiliki dia modal share. So minimum pemilikan modal share adalah 500. 500 ni boleh dibayar secara ansuran bulanan. Boleh bayar RM50 sebulan dan boleh dibayar dalam masa setahun. So dalam masa 10 bulan macam tu settle. Yang ni wajib kena bayar juga. Kenapa modal share ni kena bayar? Sebab kita melaksanakan aktiviti-aktiviti perniagaan. Apa aktiviti perniagaan yang kita buat? Pertama, aktiviti perniagaan yang kita buat contohnya ialah penerbitan buku. Penerbitan buku ada jualan dan kita juga akan ada buat edaran buku apa semua tu lah. So aktiviti-aktiviti macam ni pastinya akan dapat keuntungan. So untuk memastikan yang Kopena sentiasa aktiviti ini sentiasa berjalan, perniagaan Kopena sentiasa berjalan melalui modal share ni lah. So modal share ni hanya akan digunakan untuk aktiviti perniagaan sahaja, aktiviti pelaburan sahaja. Dia takkan digunakan untuk kos operasi. Sebab kita nak daripada 500 yang anda laporkan ni, dividen akan diberi berkata kepada nilai 500 anda ni lah. Kalau banyak anda melampau, maka banyaklah dividen akan dapat. Dan untuk maklumat semua, selain daripada penerbitan buku, kita insyaAllah ada banyak lagi lah perkara yang kita buat. Macam kafe buku kita akan ada. Kita akan ada lagi Kopena.pro.com. Sebab perancangan kami, aktiviti perniagaan kami ni, Kopena ni, kami akan fokus pada ekonomi digital. Kami akan buat perniagaan, banyak perniagaan yang kami akan buat berasaskan kepada digital. Cuba bayangkan yang Kopena ada kedai buku macam Shopee. Kita ada satu app. Kopena akan buat satu app yang akan jual buku dan juga produk-produk lain melalui app tu saja. So app tu kami akan buat sendiri, app Kopena sendiri. So kami akan jual sendiri dan kami akan ada produk-produk e-digital apa semua ni, kami akan buat semua tu ada. So pelaburan anda ni akan dimasukkan dalam macam ni. Kemudian untuk macam penulis, macam contohnya untuk penerbitan buku, kami akan cuba Kopena. Saya ambil contoh ya, ada seorang penulis yang memang amat-amat popular. Kopena akan bekerjasama dengan penulis tersebut dan kita minta penulis tersebut untuk menulis atas nama Kopena. Dan kita tahu penulis ini mempunyai satu kemampuan popular. Dia dah ada follower yang ramai. So kita akan terbit dan cetak buku penulis tersebut, contoh dia 50,000 dan akan dijual dalam masa setahun. So cetakan pertama tu kita kata 50,000 dan kita nak jual dia dalam masa setahun. Itu target kita, itu perancangan kita. So dalam masa setahun tu kita akan buat satu program campaign. Kita akan buat aktiviti untuk pastikan yang 50,000 buku yang dicetak cetakan pertama tu terjual. So dalam masa modal untuk buat campaign menjual 50,000 buku penulis popular ni menggunakan daripada modal share anda. So keuntungan daripada jualan-jualan tu daripada modal share ni lah. Tu yang kenapa
modal share ni wajib wajib dan ahli kena melabur. Sebab kalau tak melabur dalam modal share ni, kita tak boleh nak bergerak. Macam tu. Itu untuk penulis popular. Contohnya kalau penulis baru, yang kami nampak penulis baru yang ada kemampuan. Bila kita baca manuskrip dia, level dia macam level Harry Potter. So kita kata ni boleh terbit ni. Ni boleh kita buat ni cetakan yang kata apa, boleh cetak 10,000, 20,000, boleh jual habis ni dalam masa setahun. Kalau kita rasa benda tu boleh, kita yakin dan penulis tu ada kemampuan dan dia dah ada market untuk kita pasarkan, so kita akan melaburkan menggunakan modal share yang anda laburkan ni untuk cetak benda tu, dan kita akan buat dalam masa setahun ada dapat keuntungan. Inilah dividen yang anda akan dapat nanti daripada modal share yang anda lakukan. Itu betapa kenapa pentingnya modal share di dalam koperasi. Sebab modal share koperasi ni kita nak gunakan untuk aktiviti perniagaan yang boleh bagi keuntungan tinggi kepada ahli. Dan dalam masa sama, anda ahli yang jadi penulis ni, yang dah kata apa, kalau terbit sendiri macam sukar untuk pasarkan. Kalau terbit dengan penerbit pun banyak buku. Penerbit nak lariskan buku tu lagi lah, nak lariskan buku ni lagi lah, terlalu banyak. Macam kami tak, kami hanya pilih yang bagus dalam setahun tu. Kalau kami target satu buku je yang kami rasa boleh buat sale sampai 10 hingga 20 ribu, kami akan fokus pada buku tu saja. Kami akan fokus pada penulis tu saja, dan kami akan orang kata apa, bangunkan penulis tu, popularkan penulis tu sampai orang kata apa, penulis tu berjaya lah. Macam tu. Itu yang akan kami buat. Okey, ada yang saya tertinggal ke? Saya harap berkaitan dengan yuran tu dah boleh jelas. Dan untuk makluman juga, yang modal share ni anda boleh tambah macam contoh tahun 2023 ni bayar 500 saja. Untuk tahun 2024 nak tambah lagi, tapi nak tambah 100 je pun boleh. Nak tambah RM50 pun boleh, tak ada masalah. So tahun berikut tu nak tambah RM10 ke pun boleh lah. Orang kata asal nak tambah bila-bila pun boleh. Dia orang kata hari-hari pun kami buka untuk modal share ni. So tengoklah orang kata apa, bila kami koperasi dah, perniagaan kami dah mula stabil, perniagaan kami dah banyak bagi keuntungan, anda tengok dan nilai, kalau dah rasa yakin, tambahlah lagi macam tu. Dan satu lagi, apabila anda menjadi ahli koperasi dan anda telah buat 3 perkara ni, iaitu yuran masuk, yuran tahunan dan juga modal share, bila kata apa, bila 3 perkara ni telah anda lakukan, maksudnya anda berhak untuk mendapat semua perkhidmatan yang ada di dalam koperasi. Apa jua yang kami buat, apa jua perkhidmatan yang ada di dalam Kopena ni, anda berhak dapat. Berhak dapat secara percuma. Itu hak anda. Tapi syarat dia kena buatlah 3 perkara ni. Pastikan yang yuran tahun ni jangan ada tunggakan. Dan yang modal share ni kalau boleh tambahlah setiap tahun tu, tambahlah walaupun sedikit, tambah juga sikit. So biar kata ada apa ni, kami nampak yang anda ni adalah ahli yang aktif. So anda akan dapatlah perkhidmatan. Akan ada banyak, setiap bulan kami akan sentiasa sediakan perkhidmatan. Okey. Berapa yuran berapa yuran pendaftaran pertama, yuran bulanan atau tahunan, itu dah sama jawab. Satu lagi saya terlupa. Satu lagi kita ada modal share yang kita anggap modal share emas. Yang 500 tadi adalah modal share premier. Modal share premier ni ada wajib lah. Benda modal share premier yang 500 tu telah termaktub dalam undang-undang kecil. Dia ada akta apa semualah. Memang setiap ahli memang wajib kena memiliki. Dan satu lagi dalam koperasi ni kami buat lagi satu modal share emas. Modal share emas ni kami panggil modal jangka masa pendek. Contohnya Kopena menyertai pesta buku antarabangsa. So kami akan sewa satu booth. Kata mungkin 2 booth, mungkin juga 3 ataupun 4. Kalau 2 booth mungkin kos untuk menyewa booth tu kena bayar lebih kurang dalam 10,000. So 10,000 ni kami akan buka kepada ahli jika ahli nak melabur dalam 10,000 tu.
So ahli boleh melabur minimum RM100. So orang kata melabur sebagai modal lah, modal untuk sewa booth tu sekali. So bila PBKL dah berakhir, anda akan dapat balik modal tu bersama dengan keuntungan. Itu yang kami namakan modal share emas ataupun modal share jangka masa pendek untuk aktiviti yang berjangka masa pendek sajalah. Sebab PBKL confirm mesti dapat untung. Sim memang bagus. So kalau tak melabur rugilah. So kami buka lah benda macam ni. Kami buka kepada ahli. Sebab mestilah ahli nakkan keuntungan tu kan, nak keuntungan yang boleh dikongsi bersama tu kan. So kita buat supaya kata apa, kita boleh kata apa, boleh dapatlah keuntungan dalam jangka masa pendek. Sebab kalau yang modal share Premier 500 tu kena tunggu 7 tahun baru boleh dapat keuntungan. Tapi kalau yang untuk yang modal share emas tu, habis program tu dapat balik modal yang anda laburkan bersama dengan keuntungan. So tu dapat terus lah maksudnya, macam tu. Okey, saya ulangi ya, bila kita nak jadi ahli koperasi penulis nasional berhad Kopena, wajib kena buat yuran masuk 150. Kemudian kita ada yuran tahunan yang kena dibayar setiap tahun 100, dan kita wajib memiliki minimum 500 modal share premium. Modal share emas ni dia tak wajib, dia pilihan je lah. Kami akan promokan benda ni kepada ahli lah. Yang berminat boleh cari, yang tak nak pun tak apa, tapi kita akan galakkan lah untuk sertai. Okey. Sebab suka untuk saya kata kat sini kan, koperasi ni sebenarnya bila anda jadi ahli koperasi, dia secara tak langsung kita ni mendedahkan anda tentang ilmu koperasi, ilmu perniagaan koperasi, kata apa, ilmu lah, ilmu koperasi apa semua tu, pengetahuan pasal koperasi ni anda akan tahu, anda akan belajar, dan akan ada benda-benda yang baru tentang koperasi ni anda akan tahu. Sebab macam saya sendiri, ini saya share macam mana saya boleh dapat idea untuk menubuhkan koperasi ni. Waktu tu saya just terfikir kata keadaan industri buku kita semakin lemah, dan kebanyakan penulis yang suatu terbit ataupun self-publish, dia orang struggle untuk masuk pasaran, dan struggle untuk kata apa, menjual produk mereka. Sebab mereka kata apa, kebanyakannya penulis bila dah kata apa, mungkin akan dia orang ni boleh hidup selesa sebagai penulis dalam masa 10 tahun. So selepas 10 tahun waktu tu dah mula berubah dah. So kata apa, penulis dah mula mungkin nak kata jatuh tak juga, tapi tak naik-naik. Walaupun mereka berusaha sedaya upaya pun mereka tak dapat nak naik. So bila tak dapat nak naik, waktu ni lah kadang-kadang novel-novel mereka penerbit pun dah tak nak terbit lagi dah. So kadang-kadang penulis begini dia dah mula cari penerbit yang baru. Penerbit lama dah tak nak ambil dia dah, sebab penerbit lama dah fokus kepada penerbit yang baru. So penulis yang macam ni ramai. So kami koperasi ni terfikir, kata apa, kenapa saya tak bantu mereka dalam koperasi. Sebab koperasi ni kalau kita kumpul ramai-ramai buat program, buat perniagaan, aktiviti perniagaan ramai-ramai, keuntungan ada ni kita boleh bagi ke sama-sama. Itu yang saya terfikir. Sebab bila kita berada dalam industri, kadang-kadang kita tak nampak masa depan kita macam mana. Mungkin dalam 10 tahun kita bagus, selepas 10 tahun apa yang akan berlaku. Sesiapa yang akan menjamin masa depan kita sebagai seorang penulis? So koperasi lah yang akan menjamin kita. Sebab koperasi sentiasa akan menjaga kebajikan anda. Koperasi, itulah peranan dia. Peranan dia adalah menjaga kebajikan ahli. Yang ni kena buat. Sebab kalau begitulah koperasi, yang tu yang saya terfikir menyebabkan saya rasa penulis kena ada koperasi. Kalau tak, nanti apa yang akan berlaku pada masa depan kita nanti. Okey. Ramai yang tanya pasal yuran je.
Okey, mungkin lepas ni saya akan buat satu brochure. Saya akan terangkan lagi dalam sosial media Kopena tentang yuran. Saya akan share lagi lah. Saya akan buat brochure apa semua untuk makluman lagi lah berkaitan dengan yuran. Macam tu. Yuran berpatutan. Oh, alhamdulillah. Bagus, tak terasa sangat. RM RM50 sebulan. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Kenapa tak naik? Bagus. Maaf tak dapat dengar sampai habis. Tak apalah. Syukur boleh bayar ansuran. Ya, betul. Kemudian prosedur pendaftaran dan pembayaran bagaimana? Okey. Untuk pendaftaran ni kita akan buat satu pautan pendaftaran, pautan permohonan pendaftaran. Tapi hari ni tadi pagi kami dah buat satu perbincangan untuk mengubah balik borang permohonan pendaftaran itulah sebab ada penambahbaikan. Harap bersabar dan tunggu bila borang baru ni dah siap, kami akan share lah pautan tu. Buat masa sekarang ni, kalau dah berada dalam FB, anda akan dapatlah maklumat-maklumat berkaitan dengan aktiviti. Buat masa sekarang ni tak ada masalah untuk join aktiviti apa semualah. Kalau yang ada dalam grup WhatsApp saya, tu baguslah. Digalakkanlah berada dalam grup WhatsApp saya. Bolehlah saya sentiasa share tentang aktiviti Kopena apa semua nanti. Harap bersabar. InsyaAllah dalam masa terdekat jugalah borang tu akan cuba kami akan siapkan lah. Sebab kita nak borang pendaftaran ni dia lengkap. Dia tak ada yang tertinggal. Tak ada perkara yang tertinggal lah, yang takut boleh jadi isu apa semua. Itu yang kami nak pastikan lah benda-benda macam tu. Okey. Kata apa? Untuk makluman juga koperasi akan bermula aktiviti kami akan exposekan diri kami. Dah mula nak keluar taring lah, lebih kurang macam itulah. Kami akan start aktiviti kami pada bulan Januari. Pada bulan Januari nanti kalender aktiviti akan mula takwin. Tadi pun saya dah dapat mesej daripada pengurusi Kopena supaya diadakan satu mesyuarat untuk buat takwin aktiviti program-program Kopena, dan program ini akan dibuat sampai tahun 2025, dan masa 3 tahun kita orang akan plan. Semua tu dah kita orang plan. Tadi pun masa berborak dengan pengurusi juga, untuk pengetahuan semua, permulaan Kopena ni, kami sekarang ni tengah berjuang untuk mempertahankan hak-hak suatabit penulis suatabit, penerbit self publish, semua tu penulis yang struggle, yang terpaksa menulis, menerbit, menjual, mengedar. Mereka ni komuniti macam ni, kami koperasi akan berjuang lah mempertahankan hak-hak mereka. Sebab daripada sumber-sumber yang didengar, kumpulan-kumpulan komuniti penulis yang self publish ni, dia suka nak masuk dalam industri. Kami akan bantu mereka, kami akan bantu. Dan kita ada juga penulis suatabit yang gelaran penulis mereka tu seperti mereka ni tak layak. Berapa macam ni kami akan pertahankan. Yang di luar sana, yang anda adalah penulis-penulis suatabit, jangan risau. Kamu dah jadi ahli koperasi, kamu dah jadi ahli Kopena. Kami akan naikkan nama anda, kami akan naikkan maruah anda, hak anda kami akan naikkan. Itu yang kami akan lakukan. Perjuangan kami yang pertama adalah perjuangan untuk menaikkan penulis-penulis suatabit ni.
uh, penulis terbit, penulis veteran, penulis veteran yang orang kata apa, bila dah 10 tahun dah menulis, tiba-tiba mereka terabai, itu pun kami akan bela mereka lah, kami akan bagi lagi, kami akan guna lagi perkhidmatan mereka, macam tu. Dan satu lagi yang saya suka nak berkongsi di sini ialah di dalam Kopena kami ada satu jabatan utama Kopena yang dinamakan sebagai Akademi Penulis Kopena. Apa itu Akademi Penulis Kopena? Ni adalah tempat kata apa, Kopena akan buat latihan dan juga bimbingan. Jika anda adalah nak betul-betul nak jadi penulis, betul-betul nak kata apa, nak terlibat dalam industri, bukan saja penulis nak terlibat dalam industri penulisan, industri buku, ataupun nak jadi usahawan ke, nak jadi kartunis ke, di dalam akademi ini kami akan sediakan. Di dalam akademi ini kami ada 15 orang panel penasihat. Panel penasihat ni terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Pakar bahasa, pakar manuskrip, pakar apa, pakar skrip, kita ada juga tokoh-tokoh usahawan, pakar kartunis. Mereka ni orang lama dalam industri. So kita ada 15 orang panel penasihat. 15 orang panel penasihat ni lah yang akan buat modul-modul. Modul ni adalah pelbagai bentuk, ada macam-macam banyak modul yang akan dibuat oleh mereka ni semua. Dan modul-modul ni semuanya ada berkaitan dengan pembangunan penulis, pembangunan manuskrip, pembangunan buku, dan juga berkaitan dengan industri buku. So macam contohnya untuk penulis yang dia menulis, dia mencetak, dia mengedar, dia menjual, kita akan bantu mereka ni. So kalau orang kata apa, perlukan khidmat, mungkin nak belajar macam mana nak buat graphic design, macam mana nak buat FB ad, nak buat pemasaran dekat secara online, macam mana nak berucap, macam mana nak bagi speech kat depan, kita akan ada latihan-latihan, semua tu ada, trainer-trainer kami ada. Itu modul. Kemudian dalam akademi ini kita ada pula community mentor, dan mentor dan juga trainer. Mentor dan trainer ni, kalau mentor, kita ada program mentor-mentee, mana seorang mentor, seorang mentee. Mentor ni akan latih seorang penulis baru, kata latih dia daripada zero. So anda yang penulis baru, adik-adik kat luar sana yang sekolah lagi ke, yang universiti lagi ke, ataupun kakak-kakak kat sana yang orang kata dah menunggu masa untuk pencen, dah tak tahu nak buat apa kat rumah, tiba-tiba rasa nak menulis, kita ada program mentor-mentee. Seorang mentor, seorang mentee, dan anda akan dilatih, anda akan didedahkan dengan dunia-dunia penulisan, kaedah-kaedah menulis yang betul, cara daripada awal sampailah anda tahu macam mana nak menulis sebuah manuskrip. Semua tu akan dia akan diajar oleh mentor. Mentor ni banyak di dalam negara-negara kita ni, banyak. Cuma mereka ni macam kata apa macam semalam saya tengah borak dengan kawan saya, dia kata dia belajar, dia tahu macam mana buat graphic design, tapi dia tak kerja sebagai graphic design. So ilmu graphic design dia tu nak bagi kat siapa? Sebab dia kerja benda lain, tapi dia ada ilmu graphic design, dia boleh nak buat cover-cover buku, nak buat layout, nak buat poster, apa semua dia tahu. So dia kata macam rugi je ilmu yang dia ada tu, dia tak boleh nak ajar pada orang lain. So orang macam ni, saya nak mentor-mentor kat di luar sana ni ramai. Dia orang nak satu platform yang mana mereka ni, mentor ni boleh mengajar. Yang ni kita tarik, yang ni kita terbuka. So kalaulah di luar sana tu ada mentor-mentor yang mendengar apa yang saya cakap ni, join lah. Sebab kami mungkin akan buat satu iklan untuk buka pada mentor-mentor di luar sana untuk menyertai community mentor Kopena ni semua ni. Sebab kita nak ada mentor yang akan mengajar mereka ni macam mana nak buat semua ni. Lepas tu kita ada trainer, community trainer. Trainer ni macam biasalah trainer lah. Kita akan ada banking, seminar apa semua tu, dan trainer akan bagi kata apa, mengajar lah anda macam mana semua tu akan diajar semua. Biasanya trainer ni akan mengikut modul lah, modul yang telah disediakan oleh panel penasihat tadi.
Itu sedikit yang saya boleh bagi tahu berkaitan dengan Akademi Penulis Kopena. Dan untuk makluman, bulan 1 nanti kita ada program Town Hall. So nanti Town Hall bersama Akademi Penulis Kopena ni, anda akan berjumpa lah dengan komuniti mentor, komuniti trainer, dan akan berjumpa lah dengan 15 panel penasihat. So kami akan buat secara fizikal nanti dan juga buat juga secara live. Kalau boleh datang. Nak berguru, kita kena kenal siapa guru kita, bersalam dengan guru kita. Dan orang kata kalau kita berada dekat dengan guru kita, kita akan mudah untuk kita serap ilmu tu mudah. So waktu program Town Hall nanti bulan Januari nanti, insya-Allah dalam perancangan kami adalah bulan Januari. Program Town Hall Akademi Penulis Kopena, datanglah nanti, datang dan berkenalan lah guru-guru anda nanti, mentor-mentor anda nanti. Mentor-menti, ya, kita personal atau dalam kumpulan lah. Program mentor-menti kami fokus kalau untuk penulis baru, kita akan buat dalam bentuk ni lah, mentor dan menti, seorang mentor, seorang menti, kita buat macam tu. Kumpulan apabila kita ada peringkat-peringkat dia, kita ada level-level dia sendiri lah. So kalau dah faham dah, sebab penulis baru biasanya dilema seorang penulis baru ni ialah kadang-kadang mereka tahu menulis tapi mereka tak dapat nak kenal jati diri mereka. Mereka ni menulis genre apa. Tu yang jadi problem. Semua mereka tahu yang mereka ni menulis, tapi mereka tak tahu jati diri sampai mereka tak tahu genre apa yang mereka nak tulis. Genre seram ke, genre cinta ke, motivasi ke, novel motivasi ke, novel sejarah ke. So perkara-perkara macam tu, yang ni kita panggil dilema. Penulis baru biasanya dilema macam tu. Yang dia orang tahu ialah dia orang nak menulis saja. So program mentor-menti ni peringkat awalnya kami akan dedahkan juga kepada penulis supaya mereka ni tahu yang mereka ni, supaya mereka ni menulis genre apa. Macam saya genre seram, genre thriller, genre misteri. Itu jati diri saya. Saya dah tak boleh pergi ke cinta, motivasi ke, novel sejarah ke, agama ke, saya tak boleh. Walaupun saya boleh menulis, sebab itu jati diri saya, itu dah jiwa saya. So jiwa saya ialah genre dia macam ni. So kita tak nak penulis bila dia tahu dia menulis, semua jenis dia nak masuk. Itu tak kena, itu silap. So kami tak nak penulis daripada awal lagi dah tersilap. So itu penting program mentor-menti, seorang mentor, seorang menti, supaya benda-benda macam ni kita boleh bagi tahu kepada menti. Perkara pertama yang anda perlu sedar, tahu adalah tahu tentang bakat anda ni, genre anda ni, jati diri anda ni macam mana. Apa jati diri anda, penulis anda ni penulis yang macam mana. So bila anda dah kenal jati diri anda, senang nanti anda nak berkarya, nak menulis semua lah. Okey, kita dah sampai pukul 10. Untuk makluman juga, ini adalah first sharing season Kopena. Maksudnya lepas ni kita akan ada second. Yang second ni kami akan cerita lagi lah, banyak lagi lah tentang contohnya tentang 4 jabatan utama Kopena. 4 jabatan utama Kopena ni ialah penerbitan Kopena, Akademi Penulis Kopena, kemudian kita ada media kopena.online, kemudian kopenapro.com. So 4 jabatan ni saya akan terangkan dah. So hari ni sebab ramai yang bertanya tentang keistimewaan menjadi ahli, tentang yuran lah. Kebanyakan paling ramai lah bertanya pasal yuran. So hari ni saya mungkin dah berjaya terangkan sedikit pasal yuran. Harap faham. Tapi kalau masih ada lagi yang kurang jelas tentang yuran, boleh maklum kepada saya lah, boleh WhatsApp saya. Nombor saya ada di sosial media Kopena tu, ada nombor saya semua. So boleh WhatsApp dan boleh bertanya lah kepada saya. Macam itulah. So program kata apa, info session ni akan berterusan, akan ada second, third dan seterusnya lah. Dan mungkin akan ada, kalau ada program apa semua, saya akan buat lagi FB Live. So FB Live ni akan sentiasa ada. Mungkin juga
sekali seminggu ke, tiap-tiap hari lagi tu saya tak pasti lagi lah. Okay. So saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Kita dah cukup pukul 10. So nanti kita akan berjumpa lah di lain hari, di lain masa, untuk second sharing season lah, dengan topik yang berbeza pula lah, insyaAllah. Jika pada sesi ini saya ada kesilapan, terkasar bahasa, ada menyakitkan hati sesiapa, saya mohon maaf. Dan kalau ada kekurangan, saya mohon maaf juga lah. Dan saya ucapkan terima kasih yang bagi sokongan kepada saya, bagi sokongan kepada Koperasi Penulis Nasional Berhad. Sesungguhnya koperasi ini wujud adalah kerana anda lah, kerana anda yang menyokongnya lah. So berbanggalah pada diri anda kerana anda sebenarnya yang menubuhkan koperasi ini. Saya hanya melaksana saja. Anda adalah bos, anda adalah ketua, anda lah yang memberi arahan kalau ikutkan. Anda lah pemilik yang sebenarnya, anda lah pelabur yang sebenarnya. Dan saya sebagai CEO ni adalah orang yang melaksanakan orang kata permintaan anda, keinginan anda, apa yang anda inginkan, apa yang anda mahukan, saya yang akan laksanakan. Sebagai saya ni adalah CEO anda, saya akan bekerja untuk anda. So maklumkanlah kepada saya apakah keinginan anda dan juga kemahuan anda untuk kita sama-sama gerakkan koperasi ini. Okey. Terima kasih Encik Nai. Sama-sama. Lain kali ada rakaman FB tak? InsyaAllah ada rakaman. So FB live ni kita rekod, saya akan share. Boleh tonton juga dekat FB, boleh tonton dekat YouTube pun nanti boleh tonton. Terima kasih atas perkongsian. Sama-sama. Terima kasih Encik Nai atas penerangan. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah sebab nama-nama yang komen ni adalah nama-nama yang saya kenal. So terima kasih. Terima kasih semua. Okey, nanti kita jumpa lagi lah ya untuk second season. Okey, bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Tidur dengan nyenyak. Okey, bye. Take care.